صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bunda Fauziah dan bunda-bunda yang dirahmati Allah. Juga saya lupa penggerak SPAQ, Barakallahu Fikum. Jadi Bunda Fauziah dan bunda-bunda, boleh dengar suara saya dengan jelas ke ataupun ada gangguan? Sebab saya nak confirm. Jelas Ya, jelas. Ya. Okay, Alhamdulillah. Sebab lately internet di pejabat ni dia ada agak problem sikit. Jadi kalau jelas Alhamdulillah. Pada hari ini kita teruskan pengajian kita dalam meneliti memperhalusi Kitabul Azkar, yang mana yang lepas kita telah masuk dalam kitab yang baru iaitu berkenaan dengan nama-nama ya. Dan kita ada bincang bilakah waktu terbaik untuk kita letak nama. So ada yang kata hari yang pertama, ada yang kata pada hari yang ketujuh. Dan ada ulama kata begini, kalau kita ada niat nak akikah pada hari yang ketujuh, maka eloklah letak nama pada hari yang ketujuh. Tapi kalau kita tidak ada perancangan untuk akikah pada hari yang ketujuh, maka kita boleh letak nama lebih awal, iaitu seawal hari yang pertama. Jadi saya kira kebanyakan daripada kita memang tidak buat akikah pada hari ketujuh. Kerana kadang-kadang ia bertembung dengan beberapa komitmen seperti kerja ataupun kadang-kadang pada hari yang ketujuh tu baru kampung untuk pantai di kampung kalau anak-anak kita lah ya. Jadi mungkin ada kesulitan untuk akikah pada hari yang ketujuh, maka boleh letak nama lebih awal, seawal hari yang pertama ya. Itu kaedah dia. Dan pada hari ini kita cuba bincangkan lagi ke depan. Dan juga yang kita berakhir lepas tu tentang kalau anak yang gugur dalam kandungan, adakah kita kena letak nama ataupun tidak. Maka kalau anak tu memang dipastikan anak lelaki, kena letak nama lelaki. Kalau dipastikan anak itu perempuan, contohnya yang meninggal dalam kandungan 8 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan, kita boleh kata kita camdan jantina dia. Jadi kalau anak tu lelaki, letak nama lelaki. Kalau anak tu perempuan, letak nama perempuan. Dan sekiranya dia meninggal lebih awal sikit, mungkin pada bulan yang kelima dan tidak diketahui jantina, maka boleh memilih nama yang sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Dan di situ Imam Nawawi rahmatullahi alaih mencadangkan beberapa nama. Contohnya nama Hindun, Hunaidah, Kharijah, Talha, Umairah, Zur'ah. Okay. Juga kalau orang Melayu ni nama apa yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Nama, contohnya nama apa tu, Fairuz ya. Itu pun lelaki dan juga perempuan. Apa lagi nama ni? Saya lupa dah. Nama yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Nur. Nama Nur. Apa dia? Halimah. Halimah boleh lelaki dan perempuan? Ya, Halim dan Halimah. Itu lain pula bunda. Itu satu Halim, satu Halimah. Dia ni Zaitun, Ustaz Zaitun. Zaitun. Dia nak satu nama je bunda. Satu nama je. Contohnya Zaitun, Fairuz, Zaini, betul. Zaini pun boleh. Iman, Nur, Hanifah. Ya? Hanifah. Masya Allah, Masya Allah. Amirul. Amirul? Ada juga nama Amirul, sebenarnya nama yang dia kurang sesuai jadi nama sebenarnya. Norizan. Amirul itu panggilan sebenarnya. Norizan. Okay. Apa lagi? Saya terfikir nama apa tadi? Hasni pun boleh. Okay, menarik. Azlin, banyak nama-nama yang boleh rupanya. Adlin, apalah. Mana-mana nama lah, yang penting mengikut kita ni kita sesuai untuk lelaki kita guna, untuk perempuan pun kita guna. Okay.
Jadi pada hari ini bonda-bonda sekalian, kita masuk dalam bab yang seterusnya. Bonda Hayati ada tak untuk bantu saya muka surat yang keberapa? 474. Okay, Salmi. Okay dah. Bonda Hashimah boleh tolong mute tak bonda sebab bunyi suara. Okay. Jadi kita bab istihbab tahsinil isim. Bab disukai memperindahkan nama, iaitu memilih nama-nama yang cantik. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud daripada Abu Darda radhiyallahu radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya besarkan lagi agar bonda-bonda nampak. Okey. Boleh nampak jelas tak bonda-bonda? Apa yang saya paparkan ni? Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, alhamdulillah. Innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba. Okey, dia kena baca betul ni semula. Semula jap ni, sekejap ni. Saya nak tengok satu benda jap. Okey, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sebenarnya tak perlu pun baca macam tu, saja je. Fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti, iaitu dipanggil dengan nama kita sendiri. Okey. Dengan nama kita dan dengan nama bapa kita. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahkan namamu. Perindahkan nama. Apalagi bonda-bonda percaya tak? Ataupun bonda-bonda ada pengalaman tak? Bahawa nama ni boleh memainkan peranan dalam pembentukan syakhsiah kita. Boleh setuju ke bonda? Ataupun setakat bonda tengok tak ada kaitan pun? Ada orang nama dia cantik tapi perangai tak elok. Betul, saya setuju. Ada orang nama tak berapa, tak ada maksud pun ataupun nama dia biasa-biasa je tapi perangai elok. Saya setuju. Tapi dalam masa yang sama, nama juga mempengaruhi diri seseorang. Memang mempengaruhi. Saya buat contoh. Kalau saya boleh tengok adik-beradik ipar saya sendiri, yang kakak-kakak isteri saya ni, satu yang kakak sulung dia namanya Uraidah. Uraidah ni artinya orang yang berkemahuan. Dia memang jenis orang yang berkemahuan. Dia jenis orang yang pantang mengalah. Dan dia dalam usia yang 40 berapa dia dapat PhD. Okay. Suami isteri sama PhD. Dan dia macam-macam lah. Dia jenis bukannya orang yang mengalah, dia mewarisi perangai mak dia. Jadi dalam ramai-ramai adik-beradik kami yang jenis macam tu, adik-beradik isteri saya yang jenis paling kuat semangat, dialah. Okay, sesuai dengan namanya Uraidah. Manakala kakak ipar saya seorang tu namanya Atifah. Atifah tu artinya orang yang empathy, ya, orang yang ada sympathetic. Jadi dia memang jenis orang yang boleh empathy dengan orang, walaupun kita nampak dia ni macam keras semangat, tapi dia sangat mudah bersimpati dengan orang. Dan kadang-kadang bahaya juga, ya, takut dia mudah sangat menghulurkan bantuan kepada orang yang sepatutnya tak perlu pun kita tolong. Okey. Jadi dia memang memberikan satu kesan sebenarnya. Nama Monita nanti saya kena tengok dulu. Nama bahasa apa saya tak tahu tu. Okey. Jadi begitulah dengan nama-nama apa pun, dia ada kesan dia, dan hal ini nanti saya belum cek sepenuhnya lagi dalam kitab ni, tapi saya yakin ada cerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Hazan tu. Okey, nanti kita tengok. Dan bonda-bonda sekalian pun boleh tengoklah dalam kakak saya sendiri pun namanya Sarah. Okey, ada tak nama Sarah di sini? Okey, Sarah ni adalah, kalau kita tengok kitab-kitab lama, Sarah bermaksud pemimpin. Tapi sebenarnya lebih tepat insya-Allah, Sarah ni bermaksud orang yang gembira. Ya, orang yang gembira. Jadi orang yang gembira ni adalah cerita yang saya tak nak panjang. Jadi memang kakak saya ni memang jenis orang yang happy go lucky. Dia kalau dia menangis, dia mudah menangis. Tapi kalau dalam sekelip mata je, dia boleh gelak. Jadi sesuai dengan perwatakan nama dia tadi, orang yang sentiasa gembira. Kalau Maisarah lain, yang di sini ada bonda nama Maisarah kan. Maisarah ni dia ada ayat Al-Quranul Karim. Fanaziratun ila Maisarah. Artinya kesenangan pada waktu yang sedikit senang ataupun lapang.
Dan Maisarah ini adalah nama yang sesuai untuk lelaki dan juga perempuan. Okey. Qurrata'in itu penyejuk mata. Qurrata'in menyejuk mata. Cuma orang Melayu ni dia suka letak ya belakang. Itu jadi khairi, salmi, aini, apa lagi? Zaidi. Kalau orang Arab tu dia letak tu aja, Zaid, khair, salam. Dia tak ada letak yang belakang-belakang ya tu. Ya, kita jenis letak ya di belakang. Kalau khair itu kebaikan, khairi kebaikanku. Kalau hayah tu kehidupan, hayati kehidupanku. Kehidupanku tu artinya orang yang memberikan inspirasi kepada kita, yang menghidupkan perasaan kita. Okay, kalau fauz, artinya fauzi, perempuan fauziah. Orang Arab dia letak fauz, keuntungan. Gitu itu cara masing-masing lah benda-benda sekalian, tak ada masalah pun. Tapi yang pentingnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena fa'ahsinu asma'akum, kena perindahkan nama kita. Okey, satu. Kemudiannya benda-benda yang dirahmati Allah, kalau kita tengok, kita tanyakan, dalam banyak-banyak nama ni, apakah nama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh Allah Azza wa Jalla? Maka di situ ada hadis riwayat Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Inna ahabba asma'ikum ila Allah Azza wa Jalla Abdullah wa Abdur Rahman. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Tuhanmu adalah Abdullah dan juga Abdur Rahman. Okey. Dan sehingga kan ada hadis yang lain tu. Okay, kita terus baca yang ke depan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sammi ibnaka Abdur Rahman, namakan anakmu Abdur Rahman. Sampai begitu. Ataupun kalau kita tengok ke bawah lagi, kita tengok dulu semua hadis tu. Tasammau bi asma'il anbiya, namakan anak-anakmu dengan nama para anbiya. Okay. Wa ahabbul asma'i ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdur Rahman. Dan nama yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla adalah Abdullah dan juga Rahman. Wa asdaquha, nama yang paling benar, Haris wa Hammam. Haris ni apa maksudnya benda-benda sekalian? Haris ini adalah orang yang bercucuk tanam. Haris, orang yang bercucuk tanam. Bercucuk tanam ni menunjukkan orang yang berusaha, orang yang bekerja, bukan jenis orang duduk je. Hammam bukan hak pedas. Kalau hak pedas, hammam tu bilik air. Ini ha simpul. Hammam artinya orang yang ada semangat yang tinggi. Okey. Wa akbahuha, dan seburuk-buruk nama pula adalah harab dan juga murrah. Apa maksud harab? Harab ni adalah artinya perang, murrah artinya pahit. Betul tak Bonda Hayati? Murrah artinya pahit. Ya betul Ustaz. Ya, pahit Terima kasih banyak Bonda. Okay, jadi benda yang pahit, benda yang tidak memberikan kemanisan, benda yang tidak memberikan, kita kata apa ya, kebahagiaan lah. Jadi nama harab dan juga nama murrah adalah nama yang wajar dielakkan. Okey, saya tengok soalan dulu sebab banyak pula yang masuk ni. Setakat yang saya tengoklah Bonda Nita, minta maaf ya, saya tak tahulah Bonda ke kakak ke, saya nampak muka saya boleh baca panggil lah kakak ke Bonda kan. Okay, tapi siapa yang Bonda ni tak semestinya bererti makcik. Bonda ni artinya saya menghormati pangkat Bonda. Mungkin tua setahun daripada saya, mungkin tua 2 tahun, mungkin sebaya. Jadi saya minta maaf ya, saya bahasakan Bonda je semua. Kalau setakat saya tengok ni Bonda Nita, Munita tu dia merujuk kepada nama dalam bahasa India. Tapi saya tak pasti betul atau tak betul. Tapi memang banyak pun kalau kita tengok nama orang Melayu ni dia bahasa Sanskrit, bahasa India ya. Dan benda tu tak ada masalah pun sebab bahasa India antara bahasa yang ada kaitan dengan bahasa Arab sedikit sebanyak. Banyak kan perkataan India ni ada kaitan dengan bahasa Arab. Dan India ni dianggap sebagai antara bahasa tua di dunia ini. Jadi saya tak berani nak bagi kepastian betulkah Munita ni berasal daripada bahasa India ataupun bukan. Saya kira mungkin Bonda Munita sendiri pun pernah terbaca tentang benda ni. Okay.
Lebihnya saya tak berani nak kata, nak komen. Allah Alam. Okey. Macam bonda Wati kan ada di sini. Rosmawati ke apa tadi saya tengok. Okey. Jadi Wati-Wati tu pun nama dalam bahasa Sanskrit asalnya. Dan dengan minta maaf ya bonda Wati saya nak sebut supaya kita jelas. Lepas ni kalau ada orang mengata je kita boleh memberikan jawapan dengan tepat. Dulu-dulu orang kata tak elok letak nama Wati dululah orang cerita. Kenapa tak elok letak nama Wati? Bonda Rosmawati Kerana Wati ni dengan minta maaf ia bererti hubungan antara suami dan juga isteri. Okey. Tapi sebenarnya kita telah silap faham tentang perkara tersebut. Perkataan Wati dalam bahasa Arab tu sendiri luas maksudnya. Sehingga kan ada kitab namanya Muwatta'. Asal daripada perkataan Wata'a, Wati. Jadi, okey tak apalah cerita panjang tu biarkan. Dalam bahasa Arab, Wati tu dia dengan ta'. Wati, Wati, Wati. Dan kita orang Melayu, kita tak sebut Wati dengan ta'. Kita sebut dengan ta, Wati, Rosmawati. Dan Wati tu, dia Watin Waziatun tu lain bonda. Tu lain, tak ada tu benda lain. Okey. Wati ni sebenarnya adalah asal bahasa Sanskrit yang telah pun dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu yang mana kita sebut sebagai contoh apa dia? Bonda Rohani tolong tutup suara bonda, bunyi kuat. Bonda Fauzia boleh tolong tutup mute tak? Saya tak boleh lah nak mute. Okey. Jadi kalau Wati tu contohnya kita sebut Peragawati ataupun Olahragawati ataupun apa-apalah yang nama Wati tu. Okey. Wati ni bermaksud tokoh wanita. Yang mana kalau lelaki namanya Wan, olahragawan. Tokoh lelaki dalam bab olahraga. Bonda Rohani boleh tutup tak boleh off kan? Itulah masalahnya. Okay, sorry. Okay, tak apa. Dia sebenarnya bukan suara tak apa tapi sebab dia bunyi-bunyi bising tu mengganggu sikit. Minta maaf ya bonda. Okay. Jadi Wati ni dia merujuk kepada tokoh. Olahragawati, tokoh wanita dalam olahraga. Olahragawan, tokoh lelaki dalam olahraga. Jadi itu sebenarnya maksud Wati dalam bahasa Melayu, bukannya merujuk kepada hubungan suami isteri dalam bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab Wati itu ta'. Kita bukan huruf ta', kita huruf ta'. Okey. Boleh jelaskan mudah-mudah? Dan kemudiannya kalau kita tengok, tak masuk tajuk kita ni, banyak sangat orang tanya nama ni. Fathur Rahman ni boleh, tak ada masalah. Orang India yang suka letak nama macam ni, Fathur Rahman dan sebagainya. Fathur Rahman ni pembuka Tuhan yang Maha Pemurah. Pemberian Allah Azza wa Jalla lebih kurang macam itulah. Hamzah singa. Hamzah dalam bahasa Arab artinya singa. Okey, 41 tahun memang kakak lah. Okey, Kak Nita memang kita kata orang India, betul? Okey, tak ada masalah. Aida artinya tangan. Tangan itu merujuk kepada kekuatan. Jadi Aida ni adalah kekuatan. Ya, kekuatan. Okey, Wan Azizah, Masya Allah, isteri Perdana Menteri pun datang. Nama bukan isteri. Wan Azizah yang mulia lah. Azizah ni orang yang mulia. Wan tu itu hanyalah gelaran tempatan. Wan kalau orang Turki Afendi. Kalau kita Wan, Tuan, Tengku tu gelaran je. Gelaran-gelaran bangsawan ataupun orang-orang yang ada kedudukan dulu-dulu. Okey. Kemudiannya kita tengok kalau timbul persoalan apakah nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal? Betulkah nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal itu adalah Abdullah dan Abdul Rahman? Kalau betul Abdullah dan Abdul Rahman, mengapa tidak ada seorang pun Nabi yang bernama Abdullah dan Abdul Rahman? Okey. Kenapa tidak ramai sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan Abdul Rahman? Ada tapi tak ramai. Kan alih-alih kita tahu Abdullah ni, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ammar. Okey. Abu Bakar pun nama Abdullah juga tapi jarang-jarang kita tahu. Abu Hurairah pun mungkin nama Abdullah, mengikut Imam Bukhari nama Abu Hurairah ialah Abdullah. Tapi tak ramai lah. Yang nama Abdul Rahman pun tak ramai. Abdul Rahman bin Auf, ya, dan adalah beberapa orang.
Jadi betulkah nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jal ialah Abdullah, dan kenapa Nabi terakhir yang paling dicintai namanya Muhammad, bukannya namanya Abdullah? Okey. Satunya kita kena tahulah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digelar Abdullah. Contohnya dalam surah Al-Jin, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Abdullah dalam ayat suratul Jin tu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa AS juga digelar Abdullah. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi Abdullah ni kalau kita nak mudah ceritanya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah Abdullah dan Abdul Rahman, bukanlah bermaksud ranking nombor 1 ialah Abdullah, ranking nombor 2 ialah Abdul Rahman, barulah ranking nombor 3 Muhammad ke Ibrahim ke dan sebagainya. Bukan begitu maksud dia. Ya, bukan begitu maksudnya. Tetapi maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah antara nama yang terbaik. Antara nama yang terbaik ialah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Nama-nama yang lain pun banyak lagi nama yang baik. Ini contoh yang mahu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan masa Nabi bercakap tu. Nabi masa tu nak cakap pada siapa? Apa tujuan Nabi nak cakap? Maka Nabi cadangkanlah nama Abdullah dan nama Abdul Rahman. Sama juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sammi ibnaka Abdul Rahman. Namakan anakmu dengan Abdul Rahman. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak letak namanya Abdul Rahman. Tak. Nama anak Nabi apa namanya? Seorang tu Abdullah lah. Kemudiannya nama Qasim, kemudian nama Ibrahim. Cucu Nabi pun tak ada seorang pun nama Abdul Rahman. Okay, yang adanya Hasan, Husin, Nabi yang pilih nama Hasan dan Husin. Kemudian Nabi pilih nama Muhsin. Jadi di sini bonda-bonda yang dirahmati Allah, yang hadis menyatakan namakan anakmu Abdul Rahman, itu hadis untuk seorang lelaki yang datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bagi tahu dia, letakkan nama anakmu Abdul Rahman. Bukan Nabi suruh kita semua ni letak nama Abdul Rahman. Kalau tak, semualah rakyat Malaysia ni mesti dalam keluarga tu ada nama Abdul Rahman. Kerana Nabi suruh letak nama anak Abdul Rahman. Hadis itu untuk orang tu je. Dan kalau siapa nak pakai, pakailah. Siapa tak nak pakai, tak apa. Nabi pun tak pakai benda tu. Nabi pun guna nama yang lain. Di situ ibu-ibu kita nak kena faham tu. Okay. Kemudiannya Nabi kata nama yang paling jujur. Artinya nama yang antara nama yang bagus lah. Haris dan Hammam. Ataupun mana-mana nama sahaja. Contohnya saya letak nama anak saya apa dia? Abdullah Abbas. Okey. Kenapa letak nama gabungan dua nama Abdullah dan Abbas? Orang Arab dulu kan satu nama je. Betul? Orang Arab dulu satu nama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Tetapi saya nak bagi khusus Abdullah bin Abbas tu. Nanti orang tanya Abdullah tu merujuk pada sahabat Nabi yang mana? Kan banyak cerita pula nak kena cerita. Saya niat nama Abdullah ni kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar ke Abdullah bin apa. Jadi saya nak direct terus. Anak saya ni saya nak doakan dia jadi seperti Abdullah bin Abbas daripada sudut keluasan ilmu dan juga toleransi dalam ilmu tu. Bagaimana dia berinteraksi dengan ilmu. Okey. Sekejap ya bonda, siapa tahu kau saya ni sekejap je. Boleh bonda? Okey. Dan kenapa Abdullah? Kerana saya nak anak saya jadi hamba Allah yang baik. Kenapa Abbas? Okey, masa tu saya tak ada alasan yang kuat pun. Saya hanya nak kepada Abdullah bin Abbas. Akan tetapi kemudiannya barulah saya tahu Abbas dalam bahasa Arab merujuk kepada singa yang paling digeruni. Artinya pemimpin, artinya orang yang berani, bukannya orang pengecut. Maka saya pun lepas tahu tu saya niatkan sekali, anak saya ni orang yang berani. Dan memang di sekolah orang panggil dia Abbas, saya perlu perbagaikan. Walaupun standard kami ni, sebab ada dua orang anak je, kami panggil dia adik. Tapi ada masa saya panggil dia Abbas. Dan ada masa terutamanya melibatkan ibadah, nak kejut bangun subuh dan sebagainya, saya panggil dia Abdullah. Dan kadang-kadang saya nak bermanja dengan dia, saya panggil dia Ubaidullah. Jadi saya pelbagaikan, semua nama saya panggil. Saya tidak tertakluk pada satu nama je, tak panggil nama lain. Kalau masa geram, Abdullah Abbas, tu lain pula lah dia punya nada dia kan.
Kan biasa dibuka kalau bonda-bonda kalau geram dengan anak panggil nama penuh sekali dengan bin sekali kan. Okey, baik. Jadi bonda-bonda yang dirahmati Allah, nama ni dia kena ada kita. Kita target anak kita jadi apa. Sebab tu saya pening kalau ada orang minta saya cadangkan nama. Tolong Zahiri cadangkan nama anak. Kenapa pula saya nak kena cadang nama anak orang ni? Sebelum saya cadangkan, kena tahu dulu mak ayah nak anak jadi apa. Dan jangan kata saya nak jadi anak saya yang soleh, orang terbaik, segala-galanya lah. Memanglah segala-galanya, orang lain pun nak anak dia semua baik dan segala-galanya. Tapi secara khususnya nak anak ni macam mana impian untuk anak ni. Maka ada orang jumpa dengan saya, dia kata impian dia adalah biar anak dia ni jadi ahli hadis. Orang yang pandai dalam hadis. Carilah nama-nama ulama hadis sebagai contoh. Ada pula yang jumpa dia kata dia nak anak dia ni orang yang pandai dalam bidang fiqh. Carilah anak-anak nama ulama ataupun nama sahabat Nabi yang ada kepandaian dalam bidang fiqh. Baru jelas. Saya nak anak saya jadi pemain bola. Bubuhlah nama Faisal Halim sebagai contoh. Itu tak ada, saya gurau je. Tapi ceritanya kena jelas. Kita nak anak kita jadi apa. Walaupun semua jawapan akan sama. Nak anak jadi soleh, nak anak jadi boleh harap, nak anak boleh sekian-sekian. Saya faham yang tu. Tapi khususnya, mungkin ada orang kata saya nak anak saya ni menjadi orang yang sangat baik dengan orang-orang miskin. Dia suka tolong orang miskin. Maka carilah sahabat Nabi yang suka tolong orang miskin. Apa yang nama sahabat Nabi tu seorang tu? Memang jenis suka sangat tolong orang miskin. Semua sahabat Nabi suka tolong orang miskin. Cuma ada seorang sahabat Nabi tu, dia agak ketara dalam memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Apa dah nama dia? Saya pun lupa sangat, dah lama cerita ni. Jadi dia kena tahu. Abu Zar. Bukan Abu Zar. Bukan Zar, orang lain. Okey. Jadi di sini antara nama yang menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-anbiya, para nabi. Jadi pilih nama para nabi. Sekarang ni dah orang dah biasa dah pilih nama Nuh, nama Hud. Tapi mungkin orang tak berapa berani letak nama Lut. Tapi saya jumpa ada orang nama Lut. Seorang budak tu, nama dia Lut. Okey. Jarang-jarang sekarang ni kita jumpa orang nama Musa. Okey, Abu Mamah pun bukannya. Nama Musa ataupun nama Ibrahim ada, tapi jarang-jarang. Kawan saya ada yang macam tu, letak nama Ibrahim, letak nama Hasan, dia letak nama Yusuf. Nama-nama Nabi menjadi pilihan dia, nama-nama sahabat Nabi jadi pilihan. Inilah nama yang paling indah. Nama Nabi, nama sahabat Nabi. Dan kita kena ajar anak kita ni yang baru kahwin ni, janganlah kita pening kepala bab nama ni sampaikan berbulan-bulan tak jumpa nama. Kenapa? Kerana kita suka cari benda yang bukan-bukan. Saya berunding pun bukan benda. Okay. Contohnya apa dia? Nama dia adalah Faizal. Faisal. Nama isteri dia pula Halimah. Jadi Faisal F, Halimah H. Jadi dia letak nama anak dia tu bermula huruf F dan H. Suku kata pertama F. Nama yang kedua H. Letih lah macam tu kerana kita nak fikir nama macam tu je. Ataupun saya nak gabungkan nama suami dan juga isteri. Nama suami dan isteri dia nak gabungkan. Nama suami dia apa dia? Nama suaminya adalah, nama suami dia Ajwad. Nama isteri dia pula Ajwad. Nama isteri dia Hasanah. Jadi macam mana gabung antara Ajwad dengan Hasanah tu? Jadi payah dia tu. Macam mana nak gabung Dia nak gabung juga nama antara nama lelaki dengan nama perempuan. Jadi begitulah yang berlaku, benda-benda yang dirahmati Allah. Elakkan daripada kita bersulitan dalam perkara ini. Kita ada pilihan para nabi, nama para sahabat, para salih pilih. Nanti soalan tu saya tengok. Babu istihbabit tahni'ah wa jawabil muhanna. Bab kita disunatkan untuk ucap tahniah kepada orang yang baru dapat anak ni, dan apa jawapan balas bagi orang yang mendapat ucapan tahniah tersebut. Yustahabbu tahniatul mauludilah. Kita disunatkan untuk mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang baru dilahir. Okey, bonda-bonda sekalian, boleh tak bonda-bonda cuba contohlah, siapa nak cuba ya? Contohnya ada seorang kalangan kita dapat cucu ataupun dapat anak. Okey, macam mana cara kita nak ucap tahniah tu? Siapa nak cuba buat ayat? Saya nak dengar.
Siapa nak cuba? Bonda Fauziah ataupun mana bonda, mana kakak yang nak cuba? Bonda Hayati? Bonda Hayati pergi tengok ada orang baru dapat anak, apa ucapan Bonda Hayati kepada orang tersebut? Saya cuba Ustaz. Dia, Saya cuba ya Ustaz ya. Boleh. Ah. Benda tu. Alhamdulillah, tahniah Puan Nora dapat anak. Semoga anak membesar menjadi anak yang soleh dan solehah. Okey. Okey, terima kasih Bonda Anu. Saya suka dengan cara Puan Anu. Bonda Hayati nak cuba juga ke? tak ada Ustaz. Sama je lah macam tu lebih kurang. Selalunya kita ucap supaya menjadi anak yang soleh, soleha. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. syukur. Bonda Fauziah? Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Sama jugalah. Boleh Ustaz. Okey. Maknanya bunda-bunda sekalian faham apa arti tahniah. Tahniah ni bukan bererti ucapan tahniah tu sendiri. Bukan kita jumpa dengan orang yang sedang bergembira tu tahniah akhi, tahniah ukhti, tahniah hajah, tahniah haji. Bukan begitu. Ataupun kalau ada sedih takziah, pergi takziah. Bukan. Mungkin saya dah cerita pada bunda-bunda sebelum ni kan. Tahniah ni, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut tahniah. Tahniah. Dalam bahasa Arab, tahniah. Okay, tahniah ni artinya mengucapkan sesuatu yang menggembirakan. Okey, tahniah ni artinya mengucapkan sesuatu perkara yang menggembirakan. Contohnya kita pergi jumpa, kita bagi doa barakallahu fikum ataupun barakallahu laka fil mawhubi lak. Ini antara doa tu lah, barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakaratal wahib wa balagha syuddah wa ruziqta birrah. Okey, antara tu lah. Itu bukan doa daripada Nabi SAW rasanya. Kalau dari Nabi pun dia hadis yang dhaif. Kalau tak silap saya lah. Okey. Jadi kita boleh doa barakallahu fikum ataupun kita sebut, ya Allah bagus nampak anak ni, aktif dia. Ataupun kita pegang-pegang badan dia, ni kuat ni, insya-Allah kuat anak ni boleh harap boleh tolong mak dia, boleh tolong papa dia nanti. Itu semua ucapan-ucapan yang menggembirakan. Atau kita nampak kita pergi jumpa dengan dia setelah ini ucapan tahniah lah kan. Ucapan tahniah ni ucapan menggembirakan, kita nampak dia dapat anak dan anak dia tu macam special sikit kan, special sikit. Contohnya doktor mengecam macam anak dia ni ada autism sikit. Jadi kita pun sebut, ini anak yang genius ni, anak cerdik ni. Ni anak cerdik, mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi pada anak ini yang kita tak tahu lagi apa kelebihan dia. Contohnya lah, dia menggembirakan. Ataupun, dan jangan ucap taziah dapat anak yang special. Tak, anak special bukan satu benda yang tak bagus. Itu pemberian Allah. Segala pemberian Allah Azza wa Jal adalah bagus. Tak boleh kita kata benda yang Allah bagi tak bagus. Bukan. Macam contoh saya clear dalam bab ini. Jangan sekali-kali kita mengata orang dalam bab pemberian Allah Azza wa Jal. Contohnya muka. Contohnya tangan. Contohnya kaki. Muka dia tu memang muka, kita minta maaf ya. Sebenarnya tak ada orang yang tak ada orang yang huduh. Semua orang lawa, semua orang cantik, semua orang handsome. Okay, tapi kalau dia tak beriman je, dia buat perangai tak elok, terus nampak huduh. Kalau dia muka macam mana pun, tapi kalau dia baik, dia tolong orang, ibu-ibu benda-benda mesti setuju. Ramai orang suka kepada orang yang kelihatan tidak handsome pada pandangan mata sebagian orang, tapi dia baik. Mesti orang yang suka, ya Allah baik sangat dia. Saya pun jumpa ramai orang. Nak kata dia terlalu handsome, pada pandangan zahir kita tak handsome mana pun. Tapi ramai orang suka dia. Kenapa? Akhlak yang penyeri, awet muda yang sebenarnya. Jadi, jangan mengata orang dalam bab pemberian Allah. Dia hidung macam mana, dia mata macam mana, dia telinga macam mana, itu pemberian Allah. Kau mengata dia dalam, ini bukan untuk benda-benda sekalian, ini cerita untuk kawan-kawan lah. Kau mengata je apa yang berkaitan dengan muka dia, bermakna kau telah mengata Allah Azza wa Jalla. Jangan begitu. Okey. Tapi kalau kita mengata benda yang dia buat tu yang tak elok, mencuri,
mengganggu anak orang, itu tak apa. Kita mengata dia marah bukan mengata tu artinya kita sumpah seranah, tak. Kita marah dia ke sebagainya. Tapi dalam bab pemberian Allah Azza wa Jalla ini pantang. Jangan sekali-sekali sentuh. Dan dia panggil ada daerah terlarang. Daerah terlarang ni yang melibatkan ketuhanan, ia merupakan daerah terlarang. Kalau kita ceroboh daerah terlarang tu, tunggulah malapetaka daripada Allah Azza wa Jalla. Sangat-sangat bahaya. Jadi anak autism adalah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu cerita yang true story berkaitan dengan seorang pemenang Paralimpik, olahraga Paralimpik dari Hong Kong. Dia menang sukan lumba lari 12 pingat emas dia dapat setakat ni. Dan dia dah bersara lah sebab dia dah lebih umur untuk sukan Olimpik. Bermula dia lahir dengan ada penyakit saraf, tak boleh berjalan, mak dia latih dia. Sampailah dia boleh berjalan. Sampai satu masa dia tahu anak dia boleh berlari. Dan sekarang dia jadi pelumba lari mewakili negara dan dapat 12 kali pingat emas. 12 kali rasanya, oh dahsyat. Pemberian Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi kita nak cungkil apa sebenarnya kehebatan dia. Ada tu selalu ada seorang tu selalu suka duduk komen di Facebook saya, tapi bukanlah selalu, adalah masa-masa dia komen apa dia? Dia kata dia handsome lah, dia kata dia saya pun aku rasa aku kenal lah budak ni siapa dia. Barulah saya perasan dia ada satu live dia tu, namanya Nur Arif ke apa, dia memang budak autism dan sekarang ni ambil PhD. Patutlah dia punya komen-komen tu semacam dia nakal-nakal duk kata dia handsome dan sebagainya, memang handsome pun dia. Dia memang handsome pun. Jadi sekali tu saya tengok dia live dengan mak dia ke siapa. Kalaulah betul mak dia ataupun kakak dia memang baik sangat, lembut sangat. Anak dia ambil PhD autism. Saya tak tahu adakah dia orang yang sama yang ambil PhD di UAE. Dia kot yang ambil PhD kat UAE tu. Yang masa belajar okey, tapi bila balik ke hostel tu duduk main dengan patung-patung dia lah, Power Rangers dan sebagainya. Okey. Jadi apa sahaja pemberian Allah kita ucapkan dengan nada yang menggembirakan. Tapi kalau berlaku sesuatu musibah, kemalangan ataupun kehilangan orang yang tersayang, kita pun pergi nak ucap takziah. Takziah ni bukan berarti perkataan tu takziah aja, takziah tak, bukan. Tak ada apa pun takziah kena macam tu. Takziah ni artinya kita tumpang simpati. Kita melahirkan satu perkataan ataupun kalau bukan perkataan pun kita menghadirkan satu rasa menunjukkan saya bersama dengan awak. Jangan bimbang. Kadang-kadang ada orang tu dia pergi, dia peluk je. Dia peluk kuat-kuat. Dia menangis dengan orang tu. Dan sekali orang tu dapat kekuatan. Ada orang yang bersama dengan dia. Itu ucapan takziah. Semalam saya alhamdulillah dalam 2 kali kelas dalam minggu ni, saya terserempak dengan salat jenazah alhamdulillah. Pada hari Ahad yang lepas di Bandar Tasik Puteri ada kematian yang berlaku dan alhamdulillah saya sempatlah untuk salat jenazah. Kan senang nak salat jenazah ni kan. Okey. Dan kemudiannya semalam di mana di Rawang ada kematian, tapi kematian tu lain macam sikit. Saya tak tahu kenapa. Perasaan saya semalam lain macam. Bila yang meninggal tu mak siak perempuan. Dan saya dapat mesej mak siak ni memang disayangi oleh jemaah tapi kematiannya misteri. Misteri itu sampai tahap doktor tak tahu sakit apa, pergi buat rawatan alternatif pun tak tahu dan masih meninggal pun alat mesin tu tak dapat trace dia dah meninggal. Memang misteri sungguh. Tapi masa orang kumpul tu ramai juga yang datang dan kemudiannya bila doa tu yang doa tu kalau saya tak silap lah, bukanlah orang yang ada kaitan keluarga pun. Seorang yang jadi imam satulah. Tapi doa tu orang lain doa. Kalau betul lah dia, saya rasa dia dah yang berdoa. Dia menangis tu, ya Allah saya memang ya Allah dahsyat betul dia punya doa kali ni. Dan kemudian kalaulah betul dia tu, dia katalah dia anggap maksiat tu macam adik dia sendiri. Baik. Dan suami siap tu dia ke depan tu masa nak angkat keranda tu dia menangis juga. Saya kata ya Allah sayang sungguh suami ni pada isteri. Saya dah biasa jumpa suami kematian isteri tapi tak adalah sampai kita nak menangis depan-depan ramai, kita kontrol. Mungkin kita dah menangis, kita dah lepas dah tangisan kita tu kan. Kita dah lepas habis dah, depan orang tu kita dah okey dah. Tapi semalam suami dia tu menangis, ya Allah saya pun tak sebab sekali.
sampai begitu sekali sayang dia pada isteri dia tu. Tak tahulah apa yang isteri dia buat, tapi masa tu orang tengah urus jenazah, saya pun ambil kesempatan mengajar dululah sementara jenazah tak siap. Jadi ramailah dengar kuliah saya semalam. Ramai-ramai dengar yang datang nak salat jenazah tu pakat dengar. Tapi masa saya mukadimah tu saya sebut sikit pasal kematian, macam mana nak urus kematian, doa ke apa ni, adalah orang yang duk menangis. Kata ni, ini bukan calon-calon orang ni. Dia tidak terkenal, tidaklah orang datang melimpah ruah. Tapi dia punya pemergian tu, cara orang iringi tu lain macam. Dan macam mana takziah tu dibuat? Orang pergi jumpa dengan suami maksiat tu, peluk dia, okay? Berikan kata semangat dan kita hulurkan duit sedikit. Ini semua takziah. Kita menghulurkan duit pada orang ditimpa musibah seperti kematian tu, itu pun takziah. Kita tumpang simpati. Tak kata apa pun, hulur duit je. Takziah dah tu. Ataupun kita kata, kita sebut, ikhlaskan, ini cerita Allah Azza wa Jal, kita kena ikhlas dengan redha Allah. Kita kena ikhlas dengan qada qadar Allah. Bila kita ikhlas dengan qada qadar Allah, kita akan tenang. Contohnya, itu kata-kata yang boleh memberikan semangat. Dan Nabi pun sebut, apabila Nabi ditimpa musibah, Nabi kata apa dia? Ini orang Palestin pun sebut, dalam keadaan yang begitu sedih, kematian demi kematian, sudah 16,000 orang lebih kanak-kanak yang meninggal dunia di Palestin, kemudiannya bom, kemudian kita tengok video, saya memang tak sanggup tengok video, saya sekali 2 kali je saya tengok video, terutamanya melibatkan budak-budak, langsung saya tak tengok kerana saya takut cedera emosi saya ni, saya tak nak emosi saya cedera dengan tengok video yang bukan-bukan tu. Tapi orang Palestin kata apa dia? Kami tidak akan sebut sesuatu yang tidak diredai oleh Allah. Mereka tetap redha, wa as'aluka ridha bil qada, dan aku mohon redha dengan qada. Okey. Kembali pada tadi, artinya kalau tahniah ni kita ucapkan sesuatu yang memberikan inspirasi. Dia dapat anak, insya-Allah anak ni anak yang kuat. Insya-Allah anak ni sihat, membesar jadi anak yang soleh. InsyaAllah anak ni merupakan anak yang boleh diharap oleh ibu bapanya. Okey, tapi kalau dia berlaku kematian, anaknya baru lahir, kemudian meninggal, ataupun anaknya lahir, isterinya meninggal, kita pun pergi pemergian isteri ni merupakan ketentuan Allah Azza wa Jal. Kita terima dengan dada yang terbuka, insya-Allah ada semangat isteri turun pada anak ni. Hargai anak ni, insya-Allah. Jadi itu pun antara ucapan takziah yang boleh kita berikan. Dan kadang-kadang kalau orang ditimpa musibah ni, kita tidak boleh menunjukkan simpati yang berlebihan. Kita boleh menangis. Kita boleh melahirkan rasa sedih. Tapi tidak boleh berlebihan. Kerana kita tak nak dia dibuai-buai perasaan sedih tu berterusan. Kena ada orang yang memberikan semangat pada dia. Contohnya, apabila melibatkan soal anak tadi, kita tak boleh nak kata dia sedih-sedih sangat. Anak dia demam ke, sebagai contoh, bila lahir-lahir tu ada masalah sikit melibatkan apa-apa, kena tahan lagi di ward, tak boleh kita nak terlalu bersedih-sedih sangat. Kita kena bagi semangat pada dia supaya dia ni tumpang semangat kita tu kan. Masa rumah saya banjir dulu, jadi sedihlah, kita banyak barang rosak kan tahun 2020, tahun 2021. Jadi seorang guru saya datang, dia datang tu dalam keadaan senyum. Dia salam dengan saya tu, dia senyum manis sangat. Dia kata, sabar akhi, sabar. Tak ada apa pun ni. Orang lain pun banjir juga, dia kata. Senyum je dia. Saya, rasa semangat sangat. Jadi artinya kadang-kadang kita tak boleh menunjukkan sedih. Kita memang berkongsi sedih, tapi bukan dengan menunjukkan kesedihan secara berlebihan. Kita kadang-kadang kita bagi kekuatan untuk dia tumpang. Okey. Kemudiannya babun nahyi anil tasmiyati bil asma'il makruhah. Minta maaf ya, saya tak perasan dah nak pukul 9. Saya nak kena tutup dulu. Ni, saya nak tengok ada soalan tadi. Iaitu soalannya Zarinah kan tadi kan? Zarinah tu Zarin. Dia bukannya, dia dalam bahasa Parsi Zarin. Tak Ina Zarin tu bahasa Parsi, yang mana Zarin tu dia sesuai untuk orang perempuan sebenarnya, tapi dipakai oleh orang lelaki. Karena tak silap saya, Zarin tu artinya emas permata. Jadi kalau orang Arab, dia bezakan lelaki dengan perempuan dengan H di belakang. Contohnya, alim, alimah, abid, alimah. Abid lelaki, abidah perempuan. Contohlah. Ataupun khairi lelaki, khairiyah perempuan. Contoh.
Jadi itu kalau nama bahasa Arab. Kalau nama bahasa Parsi tak ada kaitan. Yang sebetulnya nama Kainah ni adalah Zarin je. Tapi tu Zarinah tak apalah. Itu kita anggaplah nama mak ayah kita bagi pada kita, kita terima. Tapi sebetulnya nama Zarinah ialah Zarin sahaja. Zarin. Iaitu emas kalau tak silap saya dalam bahasa Parsi. Bukan Abbas Ibu Zaitun, Abbas. Abbas. Habis tu anak saya ejaannya, cucu saya nama Abbas. Okey. Ibu, bonda ni saya cerita pada bonda Okey. Boleh bonda Zaitun respon dulu, cucu bonda nak umur berapa? Ada bonda Zaitun? Bonda Zaitun tak ada? Bonda Zaitun tak ada ke? Tak perasan. Oh tak ada dah. Tak boleh nak cerita lah. Macam mana nak cerita Bonda Zaitun? Siapa kena Bonda Zaitun di sini? Tak ceritalah, kami nak dengar. Bonda Fauzah kena Bonda Zaitun tak? Tak kenal. Okey, tapi Bonda Zaitun dah keluar dah. Okey, dia sebenarnya kita boleh letak nama Quran tapi kena tahu apa dia. Abasa wa tawalla tu tak elok. Abasa tu bermasam muka. Abasa bermasam muka. Wa dan tawalla berpaling. Okey. Jadi nama orang tu bukannya Abbas tetapi Abbas. Abbas. Okey, tapi habis tu dah eja Melayu Abbas tu A-B-A-S, itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita ketepikan. Yang kita nak ambilnya adalah bahasa Arab. Ejaan bahasa Melayu ni semua kita tak kira, benda-benda sekalian. Tak kira lah eja macam mana pun, semua tak dikira. Dia kena kira sebutan bahasa Arab. Contohnya nama Aisyah. Dia ejakan nama sebagai Isha. Tetap dia, ada orang nama Aisyah tapi dia eja Esah, orang nama dulu. Nenek saya ada dua nama Esah. Esah tu ejaan Melayu, sebutannya adalah Aisyah ataupun Isha. Ejaan dia, sebutan dia. Jadi Abbas tu adalah Abbas. Artinya apa dia? Singa yang digeruni. Allah Alam. Ain Izzat Hakim, Masya Allah. Okey, Ain Izzah. Izzah yang lebih cantik lagi lah untuk perempuan. Anak lelaki ke perempuan? Ibu Sharifah, Ain Izzah Hakim tu. Perempuan. Perempuan. Tapi cikgu dia selalu Okey. panggil Ain Izzat bin Hakim. Tapi bin dia Oh, Mustafa. Binti Mustafa. Binti Mustafa. Dia nak Jadi bijak tinggi, bijak sana. dia sebenarnya tak apalah saya cerita direct pada ibu, cerita mudah lah. Dia lebih tepat kalau perempuan ni dinamakan Ain Izzah Hakimah. Ataupun Hakimah. Mana satulah, Hakimah atau Hakimah. Itu lebih sesuai untuk nama perempuan lah. Ain Izzah Hakimah. Okey. Sofiyah orang yang suci. Sofiyah adalah orang yang suci. Tak kira eja macam mana pun. Bonus sekali lagi saya tekan Okay. Eja Sofiyah ke? Okay. Eja Sofiyah ke? Eja apa dia lagi? Eja Safiyah ke? Tak kira dah. SO ke? SE ke? SA ke? Bonda jangan terperangkap dengan isu SA, SO, SE. Dia semuanya dibaca Sofiyah. Sofiyah. Double Y ke tak double Y ke semua ketepikan. Sofiyah itu yang betul. Sofiyah ni artinya orang yang bersih, orang yang terpilih. Pening saya semua tanya nama ni macam mana, bukanlah saya tahu semua nama benda-benda sekalian. Insan saya nak cari nama semua nama ni. Aduh. Nama hantarnya, nama apa sekejapnya. Saya tak tahu semua nama benda-benda sekalian. Saya pun kena tengok dalam bahasa Arab kamus juga. Hanita ada kan nama Hanita ni? Hanita dalam bahasa, saya ikut logiknya Hanita ni bukan nama Arab lah. Ini nama bahasa apa ni? Bahasa Parsi ke? Bahasa Yunan ke? Allah Alam. Sekejap ya. Ada masa lagi ni, sikit lagi.
Sahibul hanut. Hanit. Hanita. Hanitah. Istaqu alaih. Orang yang rindu. Betul ke rindu tak rindu pula ni? Hanut. Entahlah, saya nak kena cari lebih terperinci lagi apa maksud nama Hanita ni. Nama Parsi Hanita, orang yang gembira. Memang bukan nama bahasa Arab Hanita ni bunda. Kakak. Kan ni. Saya tengok ni ada kamus ni sebut. Dia ada satu rujukan kamus untuk bincang benda ni. Tapi wallahu a'lam, saya tak tahu. Aisyah memang baguslah bunda. Aisyah tu artinya orang yang bahagia. Tak bolehlah saya nak tengok semua nama yang ada ni. Nur Farhani, Farah tu orang yang gembira. Farhani. Dia sebenarnya Farhani. Jadi Farhani tu orang yang gembira. Dia bukannya Farahani, Farhani. Aisyah orang yang hidup bahagia. Okey. Betul lah tu. Asrul saya tak tahu lah nama Asrul apa arti dia. Allahuakbar. Sumayyah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tinggi adalah Sumayyah. Okey. Ada lagi pun boleh sekali, janganlah tanya semua nama ya. Tahu. Anik saya tak tahu nama Anik. Apa dia maksud nama Anik? Baik kot. Baik, bersih. Saya tak tahulah betul tak betul. Sebab Anik tu dia nak kata dia nama tersendiri tu payah. Wallahualam. Hasanah orang yang baik, baguslah nama tu. Hasanah orang yang baik. Nur tu cahaya. Nur Siyah tu dia gini. Siyah tu dia bahasa Nur tu lain, Siyah tu lain. Kita tengok Nur Siyah tu apa maksud dia. Okay, kita ada masa 3 minit lagi. 3 minit saya kena berhenti. Okey, Siyah ni artinya dalam bahasa Arab Siyah minal qaus. Kalaulah betul, dan kerana saya tak tahu, cahaya busur panah. Cahaya busur panah. Melambangkan orang yang berani. Nur, cahaya busur panah. Allahuakbar. Betul tak betul saya tak pasti. Tapi setakat saya cari macam tu. Betul lah, betul. Betul? Okey. Allahuakbar. Ni Sumayyah tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bunda Hamidah. Saya nak tanya sikit boleh? Okay, Bunda silakan Bunda. 2 minit ke rasa. Balik pada isu apa tu yang tadi tu. Bila kita nak beri ucapan bila pergi ziarah kematian kan. Okey, kalau kematian yang biasa-biasa tu okeylah kita bagilah ucapan takziah macam tadi tu. Tapi katalah situasi yang tidak menyenangkan sikit, kita tahulah orang tu meninggal tu sebab ada sebab-sebab yang tak baik lah kita kata. Jadi macam mana kita berhadapan dengan keluarga tu, apa yang kita elok ucapkan pada ahli keluarga? Payah juga soalan Bunda Hamidah ni. Dia kena tengok keadaan jugalah Bunda. Dan saya pun tak pandai nak kata apa. Sebab tak nak dia bergantung pada situasi. Kematian tu kematian macam mana. Kematian masa dia mencuri ke. Kematian dia macam mana ke. Jadi wallahualam. Tapi mungkin antara kata takziah yang boleh dibincangkan adalah perbanyakkan doa istighfar kepada si mati, pastikan hutang piutang dia dibayar semua. Mana-mana yang kalau makna kita kalau kawan baik kita boleh direct lah terus terang kan. Kalau dia ada apa-apa selesaikan, bagi rohnya tenang di sana. Contohlah kalau dia kawan baik kita lah, kita boleh direct supaya dia boleh settlekan dosa-dosa dia tu. Mana kalau dia ambil duit orang, kita boleh bayarkan duit tersebut. Mana dia hutang tak bayar, kita boleh bayarkan hutang dia tu. Itu usaha untuk menyelamatkan dia di alam sana. Tapi nak tak nak, dia memang kena berdepan dengan hukum daripada Allah juga lah. Sebab dosa dengan orang, berarti dosa dengan Allah. Dia kena taubat juga. Allahuakbar. Ada tak ada tak penting yang Bunda Latifah. Itu orang Melayu je, Sumayyah, dia je Sumayyah. Sebutannya tetap Sumayyah. Isteri saya Raihana. Tetap sebut Raihana. Wallahu a'lam. Nama-nama ni
nama sound, Alex sebagainya, ini bukan satu nama yang baik untuk diletakkan. Elakkan nama-nama barat apa tu. Allah Alam. Okey, benda Fauzia. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Jazakallahu khair Ustaz di atas perkongsian ilmu. Memandangkan selepas ini kita ada lagi kuliah yang berkitab, kita berhenti dulu setakat ini sehingga bersama lagi dengan Ustaz nanti. Selepas ini kita berhati-hati memilih nama untuk anak-anak dan cucu-cucu kita ya. Pastikan makna yang baik-baik untuk Allah panggil di sana. Baiklah, saya serahkan semula majlis kepada Ustaz bagi menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semua. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Hafiz wabarakatuh. dah ada di talian dah. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum semua. Bagi salam Ustaz kat ada Ustaz. di talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita boleh mula Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buku dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ahmad Hafiz Al-Bakani, yang berusaha tim SPAQ, seterusnya para jemaah yang dikasihi sekalian yang masih kekal setia di talian. Alhamdulillah, syukur pada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di alam maya untuk kuliah berkitab. Niatkan ikhlas hati menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Mohon kerjasama kepada semua jemaah untuk menutup mic dan kamera semasa kuliah berlangsung. Untuk ini saya serahkan kepada Ustaz dengan umur kitab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.